wabarakatuh. Okay, anak-anak, hari ini cikgu nak kita semua semak berkenaan dengan organisma unisel dan multisel. Okay. Unisel maknanya satu sel lah. Multisel bermakna banyak sel. Okay. Kalau yang satu sel bermakna terlalu seni lah. Contoh organisma unisel, amoeba. Nama dia adalah amoeba. Okay. Paramecium. Ni kalau kita ambil cedok air kolam, air yang bertakung, yang kotor, kita akan dapati ada banyak lah. Amoeba, paramecium. Struktur dia memang macam ni lah kalau kita tengok di bawah mikroskop. Kemudian kita ada lagi Euglena. Euglena ni dia istimewa sebab dia ada ciri-ciri tumbuhan dan haiwan sekaligus. Dia ada macam kloroplas. Dan dia ada ni untuk dia bergerak tadi macam haiwan. Kloroplas macam tumbuhan kan. Ni Chlamydomonas. Ini tumbuhan lah, tumbuhan. Organisma multisel. Yang banyak sel pula seperti contohnya Mucor. Mucor ni adalah kulat pada roti. Roti yang lama tu tumbuh kulat hitam-hitam macam-macam warna tu. Spirogyra. Ini kalau dekat longkang macam serabut-serabut, macam rumput sikit tu, tapi kecil je, halus je. Hydra, multisel, banyak sel. Kucing memanglah banyak sel kan. Matahari yang kita boleh nampak dengan mata kasar ni biasanya multisel lah. Agak pelik lah kalau kita boleh nampak tu dia hanyalah unisel kan. Manusia banyak sel multisel. Jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Sebenarnya kita ada banyak jenis sel. Banyak jenis sel. Di antaranya sel epitelium membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Epitelium ni dia melindungi organ badan. Dia ada selapisan yang menyeliputi organ ni, iaitu sel epitelium. Merembeskan mukus. Sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Inilah bentuk sel saraf. Dia gentian panjang, dia bawa maklumat. Kemudian sel darah merah. Bentuknya dui cekung. Kedua-dua permukaannya cekung, warna merah. Hemoglobin lah. Mengangkut oksigen. Dan juga mengangkut karbon dioksida ke paru. Sel otot. Sel otot misalnya di tangan, kaki pun ada sel otot. Bentuk dia macam ni. Ini ada nukleus. Mengecut, mengendur. Jadi menghasilkan pergerakan lah. Bekerjasama bersama-sama dengan tulang. Membolehkan kita bergerak. Sel pembiakan, pada alat pembiakan lelaki dan perempuan lah. Kalau lelaki, sel pembiakannya nama dia sperma. Kalau perempuan, sel pembiakannya adalah ovum. Dan bahan genetik lelaki dan perempuan ada dalam sel pembiakan lah. Sel darah putih. Sel darah putih ni dalam badan kita, dia bentuk dia boleh berubah-ubah. Dia mengelilingi benda asing dalam badan kita dan memusnahkannya. Sel tumbuhan. Tengok sel tumbuhan pun macam-macam bentuk ada. Pertama dia ada cuticle. Cuticle ni bukan sel lah. Cuticle ni satu lapisan macam lilin tu. Sebab tu kita nampak daun tu macam berminyak sikit. Macam
Macam keras sikit. Macam ada lilin lah. Okay. Epidermis. Ni sel epidermis. Okay. Dia satu lapisan saja, nipis, untuk mengurangkan kehilangan air. Okay. Jadi dia tahanlah air daripada keluar melalui permukaan daun. Dan epidermis juga membolehkan pertukaran gas, penyerapan air dan nutrien berlaku. Maknanya melalui apa? Melalui epidermis lah. Adalah struktur-struktur khas di bahagian epidermis yang yang mengawal kemasukan gas, air ke dalam dan keluar daripada daun. Inilah strukturnya yang dinamakan sebagai sel pengawal, dan lubang ni dipanggil sebagai stoma, tempat air keluar, air masuk, udara atau gas keluar, gas masuk. Okey. Ini sel epidermis keliling ni, sel epidermis. Okey, lagi di sini adalah sel palisad mengenai klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Ini sel-sel palisad. Dan ini xilem, phloem, untuk mengangkut. Ini ada saluran untuk mengangkut air dan juga makanan kepada daun. Okay. Xilem kat dalam, phloem kat luar. Sikitlah. Okay. Kemudian kita ada ruang udara. Ruang udara ni udara. Tempatnya dipenuhi oleh udara, iaitu oksigen ataupun karbon dioksida. Dia sentiasa keluar masuk. Okay. Keratan rentas daun. Ambil selai daun, kita buat keratan rentas, potong di sini. Adalah struktur ni. Okay, ada sel epidermis. Ni struktur dia keratan rentas tadi kan. Inilah terdiri daripada ni semua. Okay. Sel pengawal. Okay, stoma merupakan liang seni. Ini liang seni. Okay. Dua sel pengawal lah. Okay, yang mengawal saiz bukaan stoma ni. Okay. Biasanya kalau pada siang hari, stoma ni akan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okay. Kalau pada hari yang panas, dia akan tertutup untuk mengelakkan kehilangan air berlaku dengan banyak. Dan pada waktu malam pun dia tertutup sebab tidak ada fotosintesis pada waktu malam. Sel rambut. Sel akar, dipanggil sel rambut. Meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Kenapa dia mesti berbentuk rambut-rambut ni semua? Sebab dia nak serap banyak air. Okay, ada permukaan yang besar untuk dia menyerap banyak air. Ni akar lah ni. Ada tisu epidermis. Ni tisu epidermis dan ni akar rambut. Okay. Pembentukan suatu organisma. Cikgu nak pelajar study. Benda ni salin nak jadikan nota. Ni pun jadikan nota lah. Nota. Jenis-jenis sel. Okay, keratan rentas daun. Urutan organisasi sel. Sel kepada tisu. Okay. Tisu kepada organ. Organ kepada sistem. Sistem membentuk organisma. Ini bagi hayat. Ini bagi tumbuhan. Salin ni dalam buku nota. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.